Ada satu ayat dalam Al-Quran tentang hijrah yang jarang diangkat ayat ini untuk diberi kefahaman pada masyarakat. Biasa yang kita faham, hijrah ni perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tapi ada satu ayat dalam surah Al-Muzammil, ayat yang ke-10, juga menyebut tentang perintah hijrah, tetapi naratifnya berbeza. Apakah ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepada engkau dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Surah Muzammil ayat 10. Kita gariskan perkataan wahjurhum hajran. Hijrahlah dengan hijrah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati tuan pengurusi, ahli jawatan kuasa, para sukarelawan Surau Al-Furqan Taman Sekamat Kajang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini, dan seterusnya dapat saling kita bertatap muka membincangkan satu tajuk, hijrah menuntut pengorbanan. Hadirin hadirat sekalian, bagi setengah orang yang melihat tajuk ini akan merasa pelik, kenapa pula dah masuk Safar cerita masalah hijrah. Tetapi inilah elok kalau kita dapat berikan penerangan. Masalah kita di Malaysia adalah bila tiba bulan Muharram, kita kenang peristiwa hijrah. Walhal hijrah itu tidak berlaku pada bulan Muharram. Hijrah Nabi berlaku paling tepat adalah pada bulan Safar yang kita sedang berada sekarang ini. Iaitu dari segi sejarahnya, Nabi bergerak ke Gua Sur daripada Mekah pada hari Khamis 26 hari bulan Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan kita hari ini kalau tak salah kiraannya dah 3 Safar. Dan baginda Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622. Maka kenapa kita adakan sambutan ini? Baru sambutan ini di Malaysia, sambutan hijrah pada bulan Muharram baru diadakan tahun 1987. Sebelum daripada itu, no such thing sambutan ma'al hijrah. Kita ada sambutan awal Muharram saja. Iaitu sepanjang bulan Muharram, ceramah Masjid Surau akan cerita tentang fadilat Muharram. Puasanya, ibadah-ibadah bulan Muharram, kelebihan Ashura. Tapi sekarang dah payah nak diangkat naratif ini sebab kita dah diajar cerita pasal hijrah. Dan itu tidak salah. Apa sebab? Kerana 16 tahun selepas Nabi hijrah, iaitu pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah pun mengambil keputusan untuk memulakan tahun Islam ini dengan mengambil daripada peristiwa hijrah. Kenapa terpaksa diambil peristiwa hijrah sebagai permulaan tahun? Kerana orang Arab ketika itu tidak ada sistem kalender yang proper. Kalau tengok tamadun-tamadun yang hebat, dia mesti ada kalender. Orang Arab dia tak ada kalender. Lepas itu panggil jahiliah dulu. Dia kalender dia diikut tahun peristiwa, tahun gajah, tahun banjir, tahun peletakan Hajar Aswad. Sedangkan kalau di kerajaan Rom, Parsi, semua dah ada kalender. Sebab itu bila Sayyidina Umar mencadangkan buat kalender, ada yang kata kita guna pakai je kalender Julian.
yang dah berwujud sejak tahun 46 sebelum Masihi. Tapi Umar Al-Khattab dia kuat jati diri. Dia kata kalau kita tiru orang tu cak ayam lah, baik kita buat sendiri. Kenapa nak kena tiru orang? Hatta orang tua-tua kita orang Melayu pun ada kalender. Orang Kedah kalender piamanya, ada macam-macam lagi. Orang pergi Cloud ada kalender Cloud. Orang buat padi ada kalender padi. Orang Jawa ada Kliwon-Kliwon, semua ada kiraan-kiraan semua. Bahkan kalau orang Melayu bukan kiraan hari, tarikh, bulan, kira musim pun dia tahu. Angin ni dari sini, angin dari mana, semua dia tahu. Jadi Umar Al-Khattab mencadangkan kita kena buat kalender. Imam Bukhari dia ada meletakkan satu bab dalam sahih beliau dalam kitab Manaqibul Ansar. Dia buat satu babut tarikh, bab tentang sejarah tarikh. Min aina arkhut tarikh, dari mana datangnya sejarah tarikh itu. Itu Imam Bukhari ada masukkan. Kemudian adalah diulas oleh ramai para ulama. Antara Ibn Hajar mengatakan zaman Umar itu semua orang pening nak memikirkan kita nak ambil peristiwa apa, momen apa kiraan tahun Islam. Kanatil qadayatil lati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikhu biha arba'ah. Bincang, tolak item, ambil ini usul macam-macam, tinggal 4 yang terbaik untuk dijadikan acuan permulaan tahun Islam. Apa 4 event itu? Maulidi, wa mab'asih, wa hijrati, wa wafatih. Ada cadang kita ambil Maulid Nabi, kiraan tahun Islam. Ada yang cadang mab'asih, tahun dia diutuskan menjadi rasul, permulaan terima wahyu. Ada yang cadang hijrah, ada yang cadang wafat. Jadi bincang lagi lah, bincang. Maka dalam jawatankuasa pemilihan ketika itu bersepakat farajaha indahum ja'alaha minal hijrah. Semua sepakat mengambil tahun hijrah, peristiwa hijrah sebagai kiraan tahun. Tetapi dibantah oleh beberapa orang. Ada yang tanya, kenapa kena ambil hijrah? Saya tak ambil maulid. Maulid kan lebih mulia lagi. Macam kita kan maulid suka kan, sebab maulud kan, mulut dengan maulud dekat, itu kenduri banyak. Orang suka. Makan, ceramahnya lebih meriah daripada hijrah lagi kalau di negara kita. Kalau di Johor 4 bulan sambutan maulud, bayangkanlah, luar biasa sekali. Jadi mereka kata alang-alang kita ambillah maulud ataupun maulid. Apa jawab Umar? La li'anal maulid la yakhlu wahid minhu min niza' ta'yin sanah. Aku bukan tak nak ambil maulid. Masalah maulid ni kalau aku ambil, kita tak ada yang boleh sepakat bila Nabi lahir. Exact date kita tak tahu. Aku takut an-niza' fi ta'yin sana. Tiap-tiap tahun bila sambut tahun baru, umat Islam kerjanya berdebat siang malam. Dahlah kerjanya hobi berdebat, asyik berdebat saja. Berdebat mengatakan bila Nabi lahir. Yang ni kata 12, yang ni kata 11 Rabiul Awal, ini kata 10, ini kata 9. Bila nak maju ke depan? Kalau kita masih lagi berbahas tentang tarikh bila lahir. Jadi Umar tak setuju ketika itu. Dan memang nasib baik juga Umar tak setuju. Baik tu kita sekarang Maulid Rasul, kita akan ada 2-3 pendapat. Yang sebenarnya pendapat akademik, tapi dicampakkan kepada orang awam. Bila Nabi lahir ni akademik. Orang kita di Malaysia umumnya 12. Datang orang, oh entah ni tak betul, 12 ni Nabi wafat. Entah ni menyambut kewafatan Nabi. Pening pula surau masjid. Sudah kami sambut wafat pula dah. Orang ni ada hujah, orang ni ada hujah. Jadi benda ni tak akan selesai. Baik tu ada setengah orang tak nak pening 9, 10, 11, tak payahlah. Dia kata tak payah buat sambutan terus, senang. Ada yang ambil keputusan begitu saja. Tapi di Malaysia ni tak adalah setakat ni. Umumnya bila tiba 12 Rabiul Awal, 3 perkara surau masjid mesti adalah. Pertama syarahan, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. Itu package dia lah. Sebab tadi maulud dengan mulut dia dekat-dekat saja. Ceramah hijrah tak ada makan, orang tak marah. Jangan maulud tak ada makan. Itu pantang tu. Makan pun jangan bagi roti ke dunia, pantang tu dia. Kurang-kurang kambing dia kata sebab sunnah sakit tu geng-geng. Kita nak makan kambing kerja. Ada setengah masjid surau dia buat sarahan tak ada marhaban, tapi ada makan. Ada setengah surau dia buat marhaban saja, tak ada sarahan, tapi ada makan. Ada setengah surau tak ada marhaban, tak ada sarahan, tapi ada makan. Ada setengah tempat 3-3 tak ada lah. Dia kata ni semua mengarut. Macam-macam lah. Jadi Umar tak setuju ambil tarikh maulid. Sebab tak ada tarikh yang tepat. Tidak ada. Ada orang bertikai kenapa tidak ambil
wafat Nabi. Senang kita nak buat kiraan tu, semua orang tahu Nabi meninggal bila. Ambil daripada itu. Fa'aradu anhu. Ini bukan Umar yang tolak, semua jawatan kuasa menolak. Lima tuwaqi' bi dzikri minal asrafi alaih fanhansara fil hijrah. Hujah jawatan kuasa, kalau kami ambil tahun wafat Nabi sebagai kiraan tahun pertama Islam, nescaya menimbulkan kesedihan kepada orang Islam setiap kali menyambut tahun baru. Sambut tahun baru, menangis beramai-ramai, menangis secara berjemaah. Orang nak masuk tahun baru, nak semangat, nak buat azam baru, determination baru, nak buat usaha baru. Ini dah masuk tahun baru, menangis dah malam tahun baru. Panggil pula penceramah yang memang pandai kerjanya buat orang menangis. Ya Rasulullah, umatku, menangis semua. Esok bengkak mata tahun baru Islam, semua bengkak mata orang Islam. Jadi jawatan kuasa kata tak payahlah bersedih-sedih, kita nak masuk tahun baru, nak semangat. Jadi kata Umar Al-Khattab, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu bihi. Aku tetap bersetuju hijrah itulah yang kita jadikan kiraan tahun baru, sebab dia memisahkan antara hak dengan batil. Kita letakkan tarikh kita pada peristiwa hijrah. Orang bersetuju, tapi tiba-tiba adalah netizen 2-3 orang, macam biasalah, kaki komen, kaki komplain. Surah masjid pun selalu hadapan dengan jemaah pasien ini, kaki komplain ni. Dia kata, tuan, kita kalau nak buat sesuatu, biarlah yang dapat mengambil manfaat kemuliaan. Kenapa kita tak ambil Ramadan, tahun kiraan Islam? Kita ubahlah. Muharram ni tak ada, kemuliaannya tak sehebat Ramadan. Kita ambil Ramadan sebab Ramadan ni bulan mulia, dosa diampunkan. Tapi Umar ni dia tegas. Dia kata la balil Muharram fa innahu munsarifun nas min hajjihim. Oh no, aku tetap ambil bulan Muharram sebab bulan Muharram orang baru balik haji, Zulhijjah. Jadi bulan Muharram tu kepala dia tengah botak lagi, dia tengah baik lagi masa tu. Jadi sesuai dia nak masuk fasa baru dalam hidup. Kalau aku ambil Ramadan, dia memang baik bulan Ramadan. Masuk Syawal, dia jadi jin balik semula. Macam kita lah. Bulan Ramadan, datang masjid surau ni siang malam. Masuk raya jamak 3 hari turut-turut. Dengan imam tak datang, tugas tak tahu mana, bukan sini lah, tempat lain. Imam balik kampung juga, tak ada orang dah. Jadi orang kata jeng, kalau ambil Ramadan jeng. Masuk Syawal terus balik ke belakang semula. Sebab itulah sangat signifikan lah persoalan ketika nak ditentukan pasal hijrah ini di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu hijrah ini benar, benda yang sangat mustahak dalam kehidupan. Sebab itu dalam Quran perkataan hijrah diulang sebanyak 28 kali. Ada 28 kalimat dalam Quran berkenaan hijrah dalam pelbagai bentuk. Dalam bentuk past tense ada 12 kali, dalam bentuk future and present tense ada 3 kali, perintah hijrah ada 6 kali, dalam bentuk singular ada sekali, bentuk plural ada 4 kali. Pelbagai variasi ayat. Pada kesempatan pagi ini ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sesuai dengan doa yang dibacakan oleh Tuan Imam kita tadi. Ada satu ayat dalam Al-Quran tentang hijrah yang jarang diangkat ayat ini untuk diberi kefahaman pada masyarakat. Biasa yang kita faham hijrah ni perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tapi ada satu ayat dalam surah Al-Muzammil, ayat yang ke-10, juga menyebut tentang perintah hijrah, tetapi naratifnya berbeza. Apakah ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepada engkau dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Surah Muzammil ayat 10. Kita gariskan perkataan wahjurhum hajran. Hijrahlah dengan hijrah yang baik. Kalau kita mengkaji ayat ini adalah pujukan dan pesanan Allah kepada Nabi yang ketika itu sering mendapat cercaan, kecaman daripada netizen zaman itu. Orang-orang Mekah dia mencerca Nabi luar biasa.
Banyak cercaan yang Nabi dapat. Pertama, Nabi dituduh sebagai seorang penyair yang mereka-reka qasidah ataupun syair-syair indah semata-mata nak memikat masyarakat Arab pada zaman itu. Orang Arab masa itu, mereka adalah bangsa yang appreciate pada seni. Zaman itu pasar seni lebih ramai orang berbanding pasar ikan. Mana ada ikannya, pasar. Orang lebih suka dengan seni. Jadi di pasar seni itu orang ada buat painting, buat craft tangan, ada orang buat syair, dan dia buat sayembara puisi. Mana-mana puisi yang berjaya memenangi pertandingan akan digantungkan pula di Kaabah. Orang boleh tengoklah, ada billboard dia. Erti zaman itu orang sangat menghargai seni. Datang Nabi baca Quran. Dan Quran ni pula dia punya susunan redaksinya itu memang para sastrawan zaman itu terduduk. Sebab bagi mereka ini dah level next level ni, dah tak tahu level apa. Tinggi sangat dia punya kan bahasa Quran sedap. Tak payah cerita surah yang besar-besar lah, surah kecil-kecil saja. Qul huwallahu ahad, sedap. Allahus samad, sedap. Lam yalid wa lam yulad, dia sedap. Bahasa Quran ni sedap. Inna a'tainakal kautsar, sedap. Fasalli li rabbika wanhar. Orang pernah plagiat Quran tapi tak sesedap yang asal. Dan orang perlu diingat tuan-tuan, dia kalau sebut syair Arab ni dia punya puisi dia tak sama dengan kita. Puisi kita hanya deklamator tu baca saja. Sejak namamu menggetar rasa, ku kabarkan pada angin, bawalah daunan kering terbang jauh dari hidupku. Nak bagi nangis sikit, suruhlah orang main biola. Lagu Jurassic ke apa, menangis lah orang. Dia bukan menangis dengar syair tu, menangis dengar Jurassic tu. Cara kita begitu. Arab tak, dia punya syair ada narmah, ada langgam. Dia ada yang romal. Romal ni puji orang. Macam langgam ini dia macam sajak atau syair nak naik unta. Dia ada syair, dan syairnya itu ada lagu. Sauti sofiri bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'al ma'azahri lahzul muqali fanta ya sayyidali wa sayyidali maulali fakam tayammuli wa yaghzul aqaiqali qatabtu. Bila nak suruh unta tu laju sikit, fawal walad wali ya wal wali fakutula tuwalulu fabaini lulu ali top tabuli. Unta tu jadi laju. Bila faqala la, dia punya syair ada lagu. Sama juga romal. Romal kan macam yang syair ketika orang Arab sambut Nabi. Itu syair. Tala'al badru alaina. Itu syair. Dia takkan baca Tala'al badru alaina min sani. Itu drama Arab zaman sekolah rendah kita dulu. Itu cerita Arab di TV1 dulu. Min saniyatil wada'i wajib syukru alaina. Kita pun bayang tak, dia syair dia ada lagu. Lepas itu bila Quran datang dengan tarannum, dengan lagu, Arab jam lah. Dahlah bahasa sedap, lagunya sedap. Sebab itu Nabi tak benarkan lagu Quran tiru syair. Syair tak boleh. Nabi suruh baca Quran jangan samakan dengan syair. Sebab itu berdosa kita baca Quran guna lagu syair walaupun syair romal. Contoh, wadduha walaili idza saja, salah hukumnya. Nabi tak benarkan gunakan romal syair Arab untuk baca Quran. Dia mesti lagu tarannum dia yang khusus. Sebab Nabi tak nak samakan. Macam kita di Malaysia, 50% qari kita dia baca dengan ikut susunan Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan, Ras. Itu susunan yang popular lah. Ada juga yang buat Bayati, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah. Ada yang gitu. Ada yang 30% dia baca ikut turutan yang beza sikit. Bayati, Nahwan, Ras, Sikah,
Jaharkah. Ada yang begitu. Ada juga dalam 15% yang akan susun cara bayati, soba, nahwan, ros, sikah. Ada sikit 5% akan suka susun ikut turutan. Dia mula dengan bayati juga, bayati, Iraqi, Hijaz, sikah, ros. Tapi majoriti baca style jerkah. Itu yang paling ramai kan. Dia sergah baca Quran. Tak tahu benda lagu, jerkah. Belajarlah sikit taranum, sikit-sikit je, bukan nak suruh tanding pun, nak bagi sedap. Nabi Daud baca Zabur, burung yang sedang terbang berhenti mendengar, punya sedap. Kita baca Quran, burung sedang berhenti terbang. Sumbangnya lah orang ni. Daripada muda sampai sekarang tu yang lagu dia. Time karaoke pandai sangat. Itu burung dia cakap lah, bukan kita. Maknanya kalau Nabi tak benarkan baca Quran guna syair, apatah lagi kita sekarang ni ada budak-budak TikTok ni. Tak boleh, awak tak, jangan kreatif, tak tentu arah. Buat baca Quran, azan pakai langgam Jawa, tak boleh. Jawa, lagu Jawa tak boleh. Melayu asli, baca Quran guna lagu-lagu moden, salah. Awak minat P.Ramlee, buat lagu P.Ramlee. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Si ada vibrator lagi. Engkau imam baca gitu, keluar surah panah dia betul. Jangan main. Agama tak ajar kreatif, tak tentu arah begitu. Tak boleh. Sebab benda ni yang Nabi kita kena bantai dulu. Kes Quran ni lah. Lepas tu Nabi tu jangan campur dengan lagu lain, supaya orang tak tambah fitnah, memang aku ni buat syair. Itu kita jaga kemuliaan Quran. Dulu tuan-tuan di Arab, orang-orang jahiliah ni, walaupun mereka ni anti kepada Nabi, tapi mereka sebab mereka appreciate seni, dia orang anggap Quran ni bagus. Betul. Cuma dia tak puas hati Nabi. Macam mana Nabi boleh dapat keistimewaan jadi Nabi? Itu saja. Zaman jahiliah tu ada 3 orang yang orang kafir Quraisy, tapi peminat Quran. Pertama sekali, number 1 yang minat Quran, Abu Jahal. Minat sangat Quran. Yang kedua, Abu Sufyan. Dan yang ketiga, Al-Akhnas bin Shuraik. Dia ni ketua Bani Zuhrah. Tiap-tiap malam mereka akan curi dengar Quran. Nabi duduk di rumah dia baca Quran. Rumah Nabi sekarang dekat dengan Safa Marwah, sebelah Jabal Qubais, yang sekarang dah jadi tandah awam. Muslimin muslimat saya tak ingat. Tapi tandah awam lah. Dulu orang marah juga, kenapa tapak rumah Nabi, tempat turunnya surah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Macam mana kau orang boleh buat tandas pula? Dia kata orang Islam ni yang tak ada ilmu, dia orang ni punya tahap ngambil berkat tu ngeri. Kadang-kadang kami tengok. Memang tuan-tuan, kita yang ada ilmu ni kita tak ada masalah. Tapi orang yang tak ada ilmu, tuan-tuan tahu tak cleaner Masjidil Haram yang cuci tolak air kotor tu? Ada orang tak ada daripada depan. Air tu sampai ambil, sapu muka. Barakah. Kita ni ilmu tak tinggi, tapi tak adalah habat mengotor dengan begitu. Nampak benda, cuci dengan benda tu. Dia kata ni barakah. Ni orang pijak dosa lu. Awak ambil dosa orang, sapu di muka, buat apa? Tapi dia ambil barakah. Batang penyapu, saya tanya cleaner, berapa banyak batang penyapu kena patah dia orang. Ambil buat tangkai, buat azimat. Sebab dia kata ni cuci Masjidil Haram. Orang tak ada ilmu ramai. Termasuk juga, kalau dia kata kalau kami buat monumen, tugu, tempat Nabi, rumah Nabi tu, nescaya orang akan kerumun lah di situ. Sedang tempat lahir Nabi je, dulu nak kandang unta, tapi OIC apa semua minta muliakan, buatlah perpustakaan. Itu pun orang ra'i luar biasa. Ini pula tempat Nabi duduk situ. Jadi dia kata daripada bermasalah, buat tandas. Tandas ni siapa nak cium-cium lah, tak ada masalah. Siapa rajin nak ambil berkah, pergilah. Jadi kita pun, kalau kita berada pada kedudukan dia, kita pun faham. Tak adalah kita nak marah pun. Okeylah, itu rumah Nabi. Malam-malam 3 orang ni, Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas, dia akan duduk di penjuru rumah Nabi. Tapi masing-masing tak tahu masing-masing ni tengah skodeng. Semua cover lain lah. Dia galik dengar. Sedap dengar Quran. Satu malam agaknya
terkantoi ke Nabi nak keluar ke apa. Tiga-tiga ni lari. Bila lari bertembung, dia dah tahu lah mus koden juga. Abu Jahal kata, jangan cerita kau orang. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Beres boh. Kau tak cerita kau orang. Tiba Al-Akhnas tanya, Tuan, atara Muhammad dan yakzib. Tuan rasa Muhammad ni nipu ke tak? Sebenar-benarnya, minta maaf nak tanya. Apa jawab Abu Jahal? Ma kadzaba qattu. Muhammad ni seumur hidup tak pernah menipu. Aku tahulah, aku kenal daripada kecil. Wa nusammihi al-amin. Kami menggelarkan dia al-amin. Memang tak pernah menipu. Al-Akhnas pun tanya, dah kalau dia tak nipu, tuan tak ikut dia ngapa? Dia dengar Quran tiap-tiap malam kata bagus dan macam-macam. Kata Abu Jahal begini, iza kana fi bani Hashim as-saqaya wal-rifadah wal-musyawwarah summa takunu fihim an-nubuwah fa ayy syai'in li bani Makhzum. Cuba awak fikir. Nenek moyang dia keturunan Bani Hashim ni, semua benda dia sapu. Toki dia, atuk dia dulu ketua Mekah. Pak saudaranya ketua juga. Dia orang ni keluarga dia legacy. Jaga orang haji, beri minum orang air Zam-Zam, urusan permit keluar masuk Mekah daripada wilayah luar. Semua keluarga dia berkuasa sangat. Ni datang pula cucunya pula si Muhammad ngaku pula jadi nabi. Fa'i syai'in li Bani Makhzum. Habis aku yang keturunan Bani Makhzum ni nak letak di mana? Pah dia. Penggal dulu dia, penggal kedua anak dia, penggal ketiga cucu. Contoh. Pah dia. Orang lain nak merasa ni contoh. Pah dia. Dia di Mekah ni ada 3 suku bangsawan yang terbesar. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Kalau Bani Hashim, jalur silah Nabi kita lah. Bani Umayyah ni yang membentuk kerajaan Umayyah tu memang jadi pemimpin betul. Bani Makhzum ni tak ada. Sebab dia dibayangi oleh Bani Hashim yang terlalu, daripada zaman atuk Nabi, pak saudara sampai ke Nabi. Maka kalau orang tanya, adakah Abu Jahal ni dia tak setuju Islam tu bagus? Dia setuju Islam tu bagus, tapi dia tak nak ikut Nabi atas sebab gengsi kebangsawanan. Itu saja. Dia rasa tak puas hati, masalah politik lah. Ini masalah politik tuan-tuan, bukan soal betul atau tidak. Masalah pahmu bila aku gitu je. Aku nak juga gitu. Justru Abu Jahal dia tak puas hati dengan Nabi kita. Dia upah pencacai. Zaman Nabi dulu ada pencacai dengan pencaci. Dalam zaman sekarang dipanggil cyber trooper. Cyber trooper ni memang dibayar, kerjanya mencaci. Memang dia dibayar semua pendapatan. Tak ada yang molek dia cerita, mesti tak molek. Segala-gala tak molek. Memang itu kerja daripada zaman Abu Jahal lagi. Pencaci dan pencacai untuk hina Nabi menggunakan medium-medium seni. Antara penyair yang terkenal zaman itu yang buat syair hentam Nabi, sindir Nabi, namanya An-Nadhr bin Al-Haris. Tuan-tuan kalau Google ada syair-syair An-Nadhr bin Haris ngata pada Nabi. Itu semua cyber trooper Abu Jahal tu. Ada yang tuduh Nabi kita sebagai tukang sihir. Yalah macam gitulah orang Melayu, asal sakit pergi klinik, doktor cakap tak ada sakit, terus ni kena sihir dah aku ni. Kita kan jenis mudah, ni kena pergi berubat kampung ni. Kalau ada setengah orang sakit, makan ubat, saya makan 3 ubat. Banyaknya. Ubat apa? Pertama ubat hospital, kedua ubat homopati alternatif, yang ketiga ubat bomoh. Ada juga sebab kita unsur percaya kepada mistik tu tak ada. Tak ada masalah. Tapi Nabi kita, dia dituduh sebagai orang yang buat sihir, nyaya ke Nabi kita. Malah kalau orang sakit macam tu, Muhammad ni, tak ada orang lain ni. Asal Abu Jahal rasa, apa dada aku debor laju lain macam, Muhammad ni kerja ni. Mesti jampi berjauh. Asal itu, apa perasaan kita? Asal orang sakit ni awak lah punya pasal ni. Apa kena mengena aku ya? Nuduh kita jadi sihir. Sihir, gila kuasa, gila pangkat. Tapi sebab Nabi kita ni, dia ni jenis orang sabar. Dia jenis tak layan kritikan. Yalah dalam hati tak ada orang tahu. Tapi Nabi dia jenis relax. Sampai tahap Abu Jahal and the gang tak puas hati. Mereka
dah ganggu dari segi fizikal. Ada satu riwayat daripada Imam Muslim, Abu Jahal dia pernah tanya kepada orang ramai, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum. Aku dengar Muhammad ni kalau semayang, dia halakan punggung dia pada kita Jawab mereka, lain macam lah dia punya semayang. Aku ingat dia saja main sajalah. Dia letak muka atas tanah, punggung hala kita. Dia nak ngejek kita tu. Abu Jahal kata, wallati wal uzza, demi Tuhan Lata dan Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu zalika, kalau aku nampak depan mata aku dia menonggeng begitu, la ata'anna ala raqabatihi, aku akan pijak dia. Au la u'affiranna wajhahu fit turab, aku akan tekan mukanya dalam tanah. Dia nak sangat cium tanah, aku tekan bagi dia masuk dalam tanah lagi. Mark my word, kalau depan aku berlaku benda tu, dia tak nampak, orang asyik cerita saja. Satu hari Nabi semayang, orang nampak, panggil Abu Jahal, bang, Muhammad tengah semayang, buktikan kata-katamu baru-baru ni, nak pijak, nak terajang, cepat. Muhammad tengah semayang. Abu Jahal jenis memang suka nak memijak tu. Dia pergi, Nabi memang tengah sujud. Dia menghala ke arah Nabi, tiba dia berundur. Dia pergi lagi, dia undur. Dia 2-3 kali pergi, dia undur. Akhirnya dia berlalu. Orang panggil dia, bang, kata nak pijak, depan belakang tak pijak juga. Kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqun min narin wa haulan wa ajnihatan. Aku tadi nak pergi, tapi antara aku dengan Muhammad ada satu parit besar. Dalam tu ada api tinggi macam dinding. Aku tak boleh langkah. Yang nampak tu Abu Jahal saja. Orang lain tak nampak. Orang pun kutuk dia. Sudahlah bang, cakap lega-lega, ekor penuh tahi dia ni. Kalau bercakap, kalau sembang je ni, lembu boleh terbang, pokok boleh tumbang ni. Cakap banyak, depan mata tak boleh buat. Abu Jahal, yalah, orang kutuk dia. Habis Nabi semayang, orang beritahu kepada Nabi, Muhammad, mau tahu tak, Abu Jahal tadi dia nak sepak dah punggung awak, tapi tiba dia kata ada api besar lah, pada sungguh lah Abu Jahal. Nabi kata, apa yang dia cakap tu tadi betul. Kalaulah dia gagahkan diri untuk langkah parit itu, lahtatafathul malaikatu udwan udwa, malaikat sedang bersedia untuk siap anggota badan dia satu persatu. Kalau digagahkan juga, nasib baiklah dia mengundur diri. Maka kata ulama, turun surah Al-Alaq ayat 6 hingga 9, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, tidakkah kau melihat kepada orang itu yang dia nak mengganggu hamba-Ku yang sedang semayang. Sabit dengan peristiwa itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan ada juga versi daripada riwayat Imam Ahmad. Jadi penghinaan demi penghinaan, ancaman dan kecaman yang Nabi terima begitu teruk sekali. Dan sebenarnya tuan-tuan, penghinaan terhadap Nabi ni masih berterusan sampai sekarang. Bukan sekadar oleh orang-orang yang non-Muslim. Orang Islam pun sama juga menghina Nabi. Terutamanya, ni bukan marah tak cerita saja. Kalau kaum wanita dalam bab poligami dia memang dia marah pada suami dia, babik sampai ke Nabi. Itu masalah lah. Nah, kita pun tak ada lebih-lebih kan, balik kena marah juga kan. Jadi susah. Tapi yang pentingnya, jangan begitu. Asingkan Nabi daripada jadi contoh. Contoh dalam bab kita nak marah tu tadi. Mungkin poligami ni tak ada orang suka bagi orang perempuan. Yang tak adil mungkin yang kita tahu. Nabi takkan kita tergamuk nak cakap, Nabi serupa. Mana boleh begitu? Itu penghinaan. Dan Nabi ni dihina sampai sekarang. Ada kajian pernah buat, dalam tempoh 150 tahun, 60,000 naskah buku ditulis untuk menyerang agama kita termasuk Nabi. Dan lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk memburukkan Nabi kita. Khususnya dalam bab poligami. Dalam bab, sebab Nabi ni perkahwinannya, dia ada perkahwin dengan Aisyah yang muda. Lalu orang tuduh dia pedofilia. Pedofilia ni kecenderungan suka kepada pasangan yang kanak-kanak. Macam-macam lah. Tapi sebagaimana biasa, umatnya tak buat apa-apa pun.
Tak ada yang nak membela, nak buat tulisan ke untuk nak membahas atau nak menerangkan balik kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam. Orang bukan Islam kalau dia tak faham, kita tak pelik. Tapi kalau orang Islam sendiri yang berfikiran liberal, anglofil, orang yang agak sekular ni, payahlah. Mereka ni yang selalu mempertikaikan Nabi kita. Tetapi apa nasihat Allah kepada Nabi dalam menghadapi kecaman yang tak kunjung padam ini? Allah perintahkan dua perkara. Pertama, sabar. Wasbir, kata Allah. Sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar. Jadi dalam dunia kita sekarang, kita orang Malaysia ni kuat politik. Kuat sangat politik siang malam pagi petang. Jadinya kalau kita gaduh ke, kena kecam, kena kutuk ke, ikut yang Tuhan jawab pada Nabi, sabar. Sabar dulu, bertenang. Kena banyak bertenang. Yang kedua, ini Tuhan jawab pada Nabi, wahjurhum, lakukan hijrah. Lakukan hijrah ini bukannya Allah suruh secara fizikal Nabi pindah, ini belum lagi. Wahjurhum ini Nabi diminta untuk meninggalkan kaumnya yang menyakiti dia. Maknanya memisahkan diri daripada kaum dia. Dan yang ini berat Nabi nak laksanakan. Apa sebab? Nabi ketika disuruh hijrah pergi ke Mekah, ke Madinah, Nabi tak ada masalah. Walaupun hatinya berat, dia menangis. Tapi ketika perintah pertama untuk dia tinggalkan kaum dia, itu dia sangat berat. Sebab Nabi ni, dia seorang yang sangat menjaga hubungan kekerabatan. Dia sangat menjaga silaturahim dengan saudara mara dia. Dalam dunia tuan-tuan, tak ada orang yang boleh lawan Nabi dari jaga kerabat waris, silaturahim. Kita dalam surau ini, walaupun kita baik dengan orang, belum tentu kita baik dengan saudara mara. Nabi dia sangat jaga saudara mara. Silaturahim ni bukan kawan-kawan. Kita selalu ingat, oh saya jaga silaturahim Ustaz. Kenapa pula? Oh saya dalam alumni sekolah, saya yang dipetua. Oh saya dalam taman ni, saya pengurusi. Itu bukan silaturahim. Saya dalam grup WhatsApp tiap-tiap hari ucap salam subuh, salam tahajud, salam maghrib, salam asar. Tiap-tiap hari saya hantar, ya Allah berilah kesihatan pada ahli grup ini. Itu grup kawan-kawan. Silaturahim ni silah rahim. Rahim ni rahim wanita. Maknanya orang yang ada hubungan darah dengan kita. Ada orang dengan kawan-kawan dia baik. Kawan dia sakit pergi ziarah. Kawan ajak pergi ride, dia pergi ride sampai Teluk Batik, sampai ke Langkawi. Bawa motor benda, dia suka. Kayuh basikal tiap hari Ahad dengan kawan-kawan. Kawan-kawan dia ada ditimpa musibah, kena ribut pergi. Tapi dia saudara mara dia tak cara sangat pun. Kalau grup kawan-kawan aktif, salam subuh tiap-tiap hari. Grup adik-beradik senyap setahun tak cakap. Kerja les grup kerja. Kerja les. Grup sepupu sepapat, saudara mara, mak-mak saudara. Member dia duduk perlis dia ke ziarah. Mak saudara dia seberang mukim tak pergi. Ini orang tak betul. Nabi dia utama jaga saudara dulu. Sebab itu ketika Nabi dapat wahyu, Nabi menggigil takut. Datang Khadijah peluk bagi semangat. Khadijah tanya, ngapa ni takut? Aku takut ni, tak tahu ni first time, tak pernah ada pengalaman gini. Tak tahulah kena kianat ke apa ni. Kata Khadijah, kalla abshir fa wallahi. Jangan. Don't worry, be happy. La yuhzikallahu abada. Allah tidak akan hina suamiku ini selama-lamanya. Nabi kata, ya ke? Iya. Apa sebab? Innaka la tasila rahim. Nombor satu Khadijah sebut, sebab abang ni orang yang sangat jaga saudara mara. Nombor satu dia sebut. Yang lain-lain kemudian, watasdukul hadis, abang tak pernah menipu. Watahmalul kil, abang bertanggungjawab terhadap tanggungan. Itu dah duduk bawah. Nombor satu Khadijah sebut, innaka la tasila rahim. Abang ni cukup jaga saudara. Kita yang tahu diri kita, isteri kita lebih kenal perangai kita. Kalau dia sebut tu hak pertama, itulah pertama. Kalau orang lain dia akan sebut Muhammad ni baik, tak pernah menipu seumur hidup. Yes, betul. Tapi isteri dia duduk nombor dua tu. Nombor satu, abang ni la tasila rahim, sangat menjaga hubungan saudara mara. Sama juga Hercules. Dia pernah panggil Abu Sufyan. Dia tanya Abu Sufyan, famadza ya'murukum? Aku nak kenal Muhammad, engkau punya bos ni.
Apa bagusnya dia ni sampai korang taat sangat kepada dia? Aku dengar cerita dia potong rambut, orang berebut ambil rambut dia. Dia semua benda lah orang nak mengambil daripada dia. Famaza ya'murukum, dia ajar kamu apa sebenarnya? Abu Sufyan ketika diminta oleh Hercules berikan deskripsi tentang Nabi, Hercules minta bagi yang sharp and short, jangan ceramah panjang-panjang. Aku nak tahu Muhammad ni siapa. Kata Abu Sufyan, 6 perkara dia ajar kami. Simple. Setakat aku kenal Muhammad, dia ajar kami 6 perkara. Pertama, a'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Dia ajar kami sembah Allah, jangan sembah, submission to God, God yang sebenar. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan ajaran mengarut nenek moyang yang dah tak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, wa ya'muruna bis salah, dia suruh kami jaga sembahyang. Yang keempat, wasidqi, dia suruh kami ni jangan menipu, jujur. Yang kelima, wal afaf, sentiasa maafkan orang. Dan yang keenam, wasillah, dan mesti jaga hubungan saudara mara. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik itu Nabi ni dalam sejarah dia terkenal sangat jaga saudara. Bahkan ketika Nabi mula-mula sampai ke Madinah Al-Munawwarah, belum sempat Nabi turun daripada unta, ucapan dasar pertama Nabi ketika sampai di Madinah adalah ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Salam, aku dengar Nabi atas unta, belum turun lagi dia sampaikan ucapan pesanan, wahai orang Madinah, sebarkan perdamaian, belanja orang makan, buat kenduri. Yang ketiga, jaga hubungan saudara, silul arham. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam, sembahyang waktu malam ketika orang tidur, mana qiyamul lail, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Hadis riwayat Tirmizi. Ucapan dasar pertama dia. Jadi kalau orang tanya Nabi ni, adakah dia seorang yang sangat menjaga silaturahim? Sangat menjaga. Apa lagi dalil yang lain dia menjaga silaturahim? Nabi ni tuan-tuan punyalah dia jaga saudara. Dia boleh sebut nama dia sampai moyang dia yang ke-10. Tuan-tuan di sini boleh sebut moyang tingkat berapa? Kalau betul jaga saudara. Kita bin ayah kita, bin atuk kita, lepas tu jam tak tahu keturunan apa, aku tak tahu. Ni adik-adik ni gambar toki dia tak kenal. Ayah tak tahu apa gambar simpan, tak, anak tak kenal gambar arwah ayah kita. Bukanlah suruh letak bubuh bunga ke, tak. Kena kenalkan ke anak cucu, ini ayah punya ayah, atuk, kenal atuk. Kadang ada kita ni yang anak kita memang tak pernah jumpa pun dengan arwah ayah kita. Ayah kita meninggal lama tahun 80-an, tahun 90-an, dia orang tak tahu benda rupa ayah kita. Jadi tunjukkan, kita kalau challenge lah, berapa tingkat tuan-tuan boleh sebut nama keturunan? Tak banyak. Ada orang nama Pulan, bin Pulan, bin Pulan. Lepas tu bin apa? Tak tahulah. Tapi orang cakap saya ni keturunan Mat Kilau. La ilaha illallah. Ada ke main teori gitu? Mana boleh? Awak kena ada salah silah ni, tak boleh mereka-reka. Macam orang sekarang ni pesen ngaku jadi keturunan Nabi, tak tahu datang pada mana. Oh ni keturunan Nabi, asal hidung mancung jadi keturunan Nabi, letih Bangladesh hidung mancung. Tak boleh begitu. Sebab itu hatta keturunan Nabi Hadrami, dia ada pasport dia, dia ada kad dia. Tanya geng-geng Syed yang jaga salah silah, dia ada pasport hijau dia tu. Saya pernah tengok pasport itu. Dia tunjuk dia punya pokok sampai ke mana. Dia kena ada bukti. Kalau Syed ni dia ada Al, dia punya family clan dia, Al-Aidrus, As-Sagaf, macam adalah Al tu banyak, kita pun tak tahu juga. Beratus agaknya ada Al tu, Al-Khirid, Al-Yahya. Jadi ada orang ngaku keturunan Nabi, cicit Nabi, piuk Nabi, macam-macam. Tanya awak Al apa? Kalau dia Al apa pun tak tahu macam mana. Awak Al apa? Tak tahulah pula Al apa. Ada kena kata tak tahu. Kalau macam tu bukan Syed. Itu kita panggil side income. Mana dia pendapatan sampingan, mengaku menjadi cucu cicit Nabi. Tak boleh. You kena ada bukti. Keturunan mesti ada bukti. Siapa mengaku keturunan yang bukan ayah dia, tak cium bau surga, kan? Itu Nabi warning.
Nabi bak keturunan, don't play. You jangan mengaku you keturunan, bukan keturunan you. Keturunan hang tuah lah, keturunan apa. Mengaku pun Nabi tak benar kan. You mesti ada bukti. Masalah nak cari bukti macam mana? Tuan-tuan kalau buka Google AI ke apa, type who am I, tak ada jawapan. Who am I? Keluar cerita Jackie Chan. Itu Jackie Chan tu je. Who am I? Kena cari. Itu guna jaga saudara. Tengok Nabi, orang tanya dia punya keturunan. Aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa lapis dia sebut? Sebab dia jaga hubungan. Sepupu dia jaga, dua pupu dia kenal. Kita saya ingat 3 pupu, kupu-kupu tak kenal dah. Tak kenal dah. Sepupu tak kenal. Selisih pasal malam tak tahu sepupu. Sebab semua hidup dah tak macam dulu. Harap WhatsApp group je ramai. Tapi tak kenal saudara. Dulu tak ada WhatsApp group. Tapi kenduri rajin balik. Itu yang kita kenal. Selalu menyusun waris. Hari raya pergi rumah orang ni. Kenalkan. Ni sepupu. Ingat. Dah besar ni. Ni anak susuan ni. Dulu mak pernah bagi susu dia ni. Kan jangan gatal nak menikah dengan dia pula. Ada wedding car ni. Boleh buka tudung. Kita tak nyusun elok-elok. Sebab masing-masing sibuk dengan kawan, dia tak jaga saudara mara. Ada hikmah kalau dalam Quran, kenapa membantu kerabat diutamakan bantu fakir miskin. Tuan-tuan cek dalam Quran 6 ayat semua start dengan kurba dulu. Kurba tu makna kerabat. Kenapa Allah utamakan kita bantu kerabat? Bukan sebab kronisma, tidak. Tapi kalau semua manusia bantu saudara, tak ada orang susah. Sekarang ni orang yang minta sedekah tu, kenapa dia susah? Sebab saudara mara tak bantu dia. Baik tu orang yang minta bantuan depan bank ke apa ke, cuba tanya, awak asal mana? Kampung di mana? Mustahil awak keturunan Buluh Betung tak ada saudara mara dalam dunia ke UFO? Tak, mesti ada saudara. Ada adik-beradik, ada mak ayah, ada pak saudara. Takkan beranak ping gitu. Tak ada waris ke apa ke, sepupu pun tak ada. Mustahil. Maknanya dia lari dari kampung. Adalah gaduh dengan orang kampung dia duduk di sini. Mesti ada cerita. Sebab kalau semua saudara jaga saudara, akhirnya tak ada orang susah. Maka Nabi dia sangat jaga saudara, tuan-tuan. Maka apabila Allah Ta'ala suruh dia berpisah dengan saudara, jeng. Sebab Nabi ni jiwa dia jiwa suka beramal, suka dengan saudara mara ini. Kita kena jagalah saudara. Kita minimum ya, kalau kita sendiri, kita kena jaga yang kalau ke atas, mak ayah, of course lah. Mak ayah, adik-beradik mak ayah kita, mana pak saudara, mak saudara, ni mesti jaga. Dia orang mak saudara ni semua tuan-tuan, semua tak batal semayang ni. Mak saudara sama taraf dengan mak kita. Berapa orang tuan-tuan paling last nak ziarah mak saudara bila? Dia lebih sibuk ziarah mak orang sibuk ni. Ziarah makcik sana, mak angkat sini. Mak saudara engkau tu pergi ziarah. Tu adik-beradik mak engkau, itu adik-beradik ayah engkau. Boleh salam, boleh cium lagi. Tua-tua pun cium lah. Sebab bagi dia, kita ni anak dia, anak saudara, boleh kecil kenal. Kita ni anak kakak dia kan. Tak ziarah. Dia kita kena jaga ayah, mak, adik-beradik mak ayah, atuk, nenek, moyang, buyut, cakawari, cilawagi. Kalau buyut ni mak bapak kepada moyang kita memang dah tak ada lah. Tapi kita kena ambil tahu, adik-adik awak sementara ada orang tua-tua di kampung, mana atuk mungkin tak ada, tapi tok saudara ada. Okay, atuk saudara kita yang masih lagi ada, dah tua lah. Jumpa dia, interview, turun ke lapangan, ambil data, collect data, tanya, atuk lu arwah kerja apa? Dulu dia kerja menyeluduk barang daripada Selat Melaka. Contoh, tulis je lah. Pirate lah. Pirate. Atuk lu brutal. Daripada Sumatera tulis Semaga balak tu. Gitu. Kita catat lah. Mana moyang kita champion lah. Kerja Semaga. Jangan main-main. Selat Melaka tu dia main je biasa. Jadi kita ambil rekod. Barulah kita akan
mesh dengan perangai. Oh, patutlah aku ni ada perangai suka pergi ke laut. Rupanya moyang aku London Selat Melaka. Macam tu. Dia benda-benda ni dia ada keturunan, tuan-tuan. Saya banyak tengok. Sebab saya persatuan sejarah. Saya pengarang hormat persatuan sejarah Pahang. Kadang orang datang tunjuk salah silah, tunjuk sejarah apa semua. Kita ni membawa perangai nenek moyang. Kita kena akur benda tu. Kadang tuan-tuan heran ada anak kita tak ikut perangai kita. Apa lain ni? Mungkin dia menurun tok kita, moyang kita. Mungkin kita jenis pemalas kan. Tok ki kita jenis tekun. Dapat cucu dia tekun baca. Tak tahu datang dari mana darah daging. Bukan awak, moyang awak dulu jadi tekun. Saya kadang dalam istana kan, saya kagum betul orang dalam istana. Kalau tanya istiadat pingat, kita istiadat pingat ni tuan-tuan yang pernah masuk istana kan, istiadat pingat kurang-kurang 2 jam. Duduk dalam istana ni bukan boleh duduk macam tengok wayang. Kaki sila panggung tak boleh, duduk sengit tak boleh, gini tak boleh. Duduk tegak tulang belakang spine ni pakai bengkong kan, keras begitu duduk. Lama duduk 2 jam keras begitu. Kalau orang perempuan seksa betul siap, nak kena rapat gini, tangan begini, handbag di sini. Saya pun kata macam mana orang boleh duduk berjam-jam. Tapi saya lebih heran dengan orang yang berdiri sebelah tuanku pegang pedang 2 jam tak tukar-tukar tangan gini. Saya jadi heran. Yang setakat pegang atas bahu tu biasa, pegang gini ni. Saya interview ke dia orang, bang, macam mana boleh tahan berdiri 2 jam? Kita orang duduk 2 jam pun tak tahan. Awak berdiri 2 jam. Keturunan Ustaz. Keturunan juga. Dia ada kena-mena keturunan. Keturunan. Baik tu carilah keturunan. Jangan sampai kita ni tak tahu kita ni asal beranak daripada mana. Tak nak begitu. Orang muda-muda kadang tanya, awak semua ilmu terror sangat, main game terror, AI terror macam-macam. Tanya moyang awak siapa pun tak tahu. Awak keturunan mana? Tak tahu lah Ustaz, orang asli juga saya. La ilaha illallah. Itu tak ambil tahu tentang keturunan. Baik itulah kalau orang bagi kita yang duduk sebelah Kajang, Bangi apa semua dekat ni semua, kita kena jaga kita punya susul galuh lah. Macam kita di sebelah sini ramai dulunya Minang, Mendeling, ramai orang Kerinci, keturunan Tuanku Tambusai, Raja Asal, Raja Laut. Raja Asal dulu dia kahwin dengan Wan Putih binti Wan Mutahir, keturunan Kabat Pahang. Jadi untuk kawasan jajahannya jadilah Seputih di Kuala Lumpur sekarang. Jadi tak pernah lah kalau di Kajang Bangi ni tak pernah pupus bahasa Ohang Kincai di sini. Kalau ikut dulu lah, au pokhoba, sihat, makasih, au manan, aulah makan lom, suduah, apa khabar, macam mana sekarang. Dia lain cakap. Tapi sebab sekarang dah ramai penghijrahan, dah tak dengar dah Ohai Kincai di sini. Banyak demo duk mana kita cakap sekarang bu dah kita lebu dah ada ke. Rasa duduk Kota Baru, rasa datang Kajang ni rasa duduk Kota Baru rasa. Tapi kalau kita Bangi Kajang dulu, memang keturunan kita ni Sungai Gahas, Sungai Semongkir, Kampung Berenik, Kampung Kota Puding, Kampung Tanjung Pinang, Kampung Ujung Pasir ni semua di Sumatera dulu, asal-asal dulu. Tapi tak tahu sebab kita tidak menjaga silaturahim ini. Jadi apabila Nabi diminta untuk memisahkan diri dengan keluarga-keluarga dia ni, walaupun mereka ni musuh, tapi Nabi ni sayang keluarga. Lantas Allah faham Nabi ni dia payah nak tinggal keluarga. Maka Allah Ta'ala menyebut pada Nabi, wahjurhum hajran jamila. Kau tinggalkan mereka dengan cara yang paling baik. Umpama menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Maknanya jangan sampai left group, silent sudah. Jangan nampak sangat. Nak left pun tengah-tengah malam kau orang tak perasan. Ketika orang tengah sibuk hantar gambar kapal terbang jatuh ni, put left. Jangan orang tak perasan sangat. Sebab benda tu dah banyak kata lah. Jangan masa orang tengah segar-segar put nampak sangat. Hajran jamila kata. Buat comel-comel, jangan bagi orang nampak. Itu cara dia. Mana dalam konteks kita sekarang, baru-baru ni 12 hari bulan Ogos, kita di negara kita ni ada 6 buah negeri
telah pun melalui proses intikhabat tasyri'iyah ataupun pemilihan legislatif, iaitu di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan. Jadi kita pun dah tahu apa resultnya masing-masing. Tapi keseluruhannya menjadikan PRN kali ini adalah pesta demokrasi terbesarlah dalam catatan sejarah Malaysia. Cuma bila raya, pilihan raya ni raya lah. Raya ni dia tu hantu raya dan macam-macam lagi. Dia raya ni banyak benda akan keluar. Selain pada hantu raya, banyak lagi raya-raya yang lain. Antara yang banyak adalah fitnah. Apa tanda burung perempat terbang rendah hingga dipara, apa tanda kiamat dekat, terbit fitnah tu di mana-mana. Apa tanda burung perempat terbang berarap saban senja, apa tanda kiamat dekat, fitnah semarak jadi biasa. Kita tak boleh paksa orang suka apa yang kita suka. Jadi caranya adalah kita bertolak ansur. Sebagaimana yang Nabi diajarkan, cara baik. Itu saudara engkau semua. Tak payahlah engkau kasar dengan mereka. Jadi kalau dalam hal itu pun Allah didik Nabi kita untuk buat cara baik, sementara lagi kita yang setakat tak setuju dengan prinsip orang ni, pegangan orang ni, cara baik sajalah. Benda ni ijtihad masing-masing kan. Dia ijtihad dia untuk memilih A, ini ijtihad dia untuk memilih B. Ijtihad masing-masing. Sama juga macam bank. Tuan-tuan, adakah semua sini bank tertentu saja? Tak, ada orang guna bank ni, ada orang guna bank ni, ada orang guna bank ni. Akaunnya berbeza-beza. Tapi tidaklah bank ini mengatakan kau bila tak pakai bank ni kau begini. Oh kau ini bank ni tak bagus. Tak. Ijtihad masing-masing. Mungkin sampai satu masa esok kita dapat pengetahuan baru, ilmu baru. Oh kita tukar pula akaun bank ni. Kita tukar akaun bank ni. Sebagaimana kita tak bergaduh dalam bab penentuan akaun bank masing-masing, maka tak perlulah juga kita bergaduh dalam bab ijtihad dalam politik masing-masing. Sebab lebih penting daripada itu adalah hubungan silaturahim, saudara mara itu. Maka agak menyedihkan bila kita dengar ada orang jadi bergaduh dalam WhatsApp group adik-beradik saudara mara kerana hal politik. Tak sepatutnya berlaku. Patut dalam WhatsApp group adik-beradik ni cerita hadirian. Sudahlah tuan-tuan, cerita hadirian, cerita buah-buah rambutan anak sekolah, guru besar sekolah, guru penolong kanan sekolah, macam-macam rambutan ada spesies sekarang. Jadi tak payahlah kita bergaduh politik lantak kan. Anak dengan mak pun jadi bergaduh. Mak dia old school, dia pegang prinsip tertentu. Anak-anak ni generasi baru lain pula. Gaduh pula mak kan. Tak baloi masuk neraka sebab benda itu. Baik kita cerita hak ringan-ringan sajalah. Wahjurhum hajran jamilah. Engkau berselisih, tapi berselisihlah dengan cara yang elok. Sekarang ni perselisihan memang banyak terjadi. Beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di lidah, hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengotok, tegak membengkak. Semua orang kena rasa dipermainkan dan macam-macam lah. Saya kadang tengok juga media sosial. Masa ni popular pula lagu SM Salim tu SM Salim tu. Apa nama, ku sangka aur di pinggir tebing, rupanya tebu di pinggir bibir. Ku sangka jujur pandangan batin, rupanya palsu penghias zahir. Macam-macam. Baru nak mendengar lagu SM Salim, orang lama dah mendengar lagu itu. Mana baru kita tahu dunia ni serba kepalsuan. Pada akhirnya yang akan menyokong kita adalah saudara mara kita. Lepas tu jangan kelahi saudara mara. Wahjurhum hajran jamilah. Apa juga berita yang sampai nombor 1, bertabayun lah. Dapat berita-berita mesej, bertabayun. Orang kita ni budaya tabayun tak ada. Padahal dalam Quran Allah perintah fatabayyanu, surah Hujurat ayat 6. Quran ni satu ayat kita kena pegang. Kena pegang, tak boleh tak pegang. Bila Tuhan suruh mesti mutabayun, wajib tabayun. Yang ada sekarang tak ada tabayun, yang ada tibayun banyak. Tibai. Dia dapat mesej, oh telah meninggal anak Datuk Tan Sri Jamaluddin Jarjih, kapal terbang. Innalillahi, forwarded many times. La ilaha illallah. Tak ada seorang pun yang tabayun. Tibai, memang bantai saja forward. Tak boleh begitu.
telah berpulang ke rahmatullah penceramah yang terkenal ustaz sekian. Masuk dalam grup, dari grup sebelah hantar. Yang dalam tu pun 20 orang, tak ada seorang tabayun. Kerjanya baca Fatihah. Innalillah. Gambar kain kapal, gambar macam-macam. Tak ada seorang pun yang nak tanya, minta maaf, dapat mana berita ni? Tak ada. Tak boleh begitu. Itu perintah tabayun. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ada kecematan digital. Bak kata orang tua, manusia kalau cermat, negara setosa, rakyat selamat. Kalau kita cermat, sebarang kerja membawa hikmat. Dalam hidup bersikap cermat, bertelinga nyaring, tajam melihat. Dalam berkata, lidah pun hemat. Jadi bertabayunlah. Kemudian jangan terburu-buru, jangan busybody. InsyaAllah lah tuan-tuan, segala sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat itu, bolehlah kita jadikan suatu amalan kita dalam membentuk masyarakat yang lebih adil ketika menilai satu-satu perkara. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah dalam suasana keberkatan pagi yang penuh kedamaian ini, marilah kita berdoa moga majlis diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkanlah pada kami segala yang telah Engkau berikan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma aral haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aral batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu sebagai benar dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil, rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Jangan jadikan keliru kepada kami atas agama ini. Jadikanlah kami orang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.